kan. Malam ni kita bawa cerita tersebut. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak cerita yang 126 orang ke 129 orang ke 124 orang ke, kita akan komen beberapa perkara lah. Pertama, seperti biasa saya akan buat ulasan. Ni ulasan daripada Prof Agus, Ketua Pengarah JECOM Malaysia. Prof Agus, dia bagi ulasan berkenaan tempoh hari. Tempoh hari dia buat satu posting sebenarnya, Prof Agus ni. Satu posting yang menarik daripada Prof Agus berkenaan dengan Kelantan. Negeri aku ni, dia kata, kalau tak silap saya, setiap kali raya dia akan ada masalah air, dia ada masalah kebersihan. Saya forgot satu lagi, dia masalah apa? Ada 3 masalah dia sebutkan. Yang negeri dia ni orang Kelantan, Prof Agus ni orang Kelantan. So dia akan menghadapi masalah ni. Dan saya bercakap dengan Prof juga bila saya mengkaji tentang royalty minyak Kelantan kan, sama ada Kelantan wajar atau tidak nak dapat royalty minyak. Apa orang kata, saya tanya, sebab dia ada tulis satu paper berkenaan dengan perkara tersebut. Prof Agus, dia sebagai academician, dia ada tulis satu jurnal berkenaan dengan royalty minyak di Kelantan. Kesimpulan yang mudah saja. Ni saya bukan cakap Prof Agus punya kesimpulan, tetapi saya tahu conclusion dia macam tu. Kesimpulannya, memang Kelantan tak layak dapat royalty. Kenapa? Memang bukan kerana Kelantan ni tak patut dapat royalty. Dia dua benda berbeza. Tak layak sebab undang-undang. Disebabkan peraturan, dan antara akta yang disebut adalah Akta Wilayah Laut, Territorial Sea Act, Akta Wilayah Laut 2012. Dan juga apa orang kata, akta itu adalah hasil daripada apa? Undang-undang Emergency Ordinance Number 7 1969. Satu ordinan darurat yang dibuat pada tahun 1969 kerana apa tuan-tuan? Kerana peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei ni selalu dimainkan peristiwa Melayu Cina gaduh-gaduh. Tapi sebenarnya, terima kasih Jackson, tapi sebenarnya peristiwa itu bukan untuk cerita Melayu rasism semua ni, bukan. Cerita tu sebenarnya nak ambil minyak. Dan di dalam Ordinance Number 7, Emergency Ordinance Number 7 1969, dalam itu tertulis bahawa had wilayah laut bagi sebuah negeri hanya 3 nautical mile. Maksudnya 3 nautical mile ke bawah itu wilayah laut. Ke atas itu adalah milik federal. Jadi tamatnya Emergency Ordinance itu pada tahun 2011 sewaktu pemerintahan Najib. Dan pada pemerintahan Najib immediately diwujudkan satu akta laut dipanggil Territorial Sea 2012, di mana secara sahnya bahawa 3 nautical mile itu sah di dalam akta. Sarawak tak setuju, Sabah tak setuju. Tapi nak buat macam mana? Akta itu pun sudah dilaksanakan. Kan? Akta itu sudah dilaksanakan. If I want to put into perspective lah. Kalau tuan-tuan nak tengok akta wilayah laut dia kan, okay, di bawah section 3 had laut wilayah, supaya kita nampak. Saya bawa benda ni supaya tuan-tuan sendiri boleh tengok, boleh rujuk nanti kan. Di bawah Akta Laut 2012. Akta Laut 2012. Di bawah section 3. Okey, had laut wilayah tertakluk keperuntungan lebar laut wilayah Malaysia hendaklah 12 nautika bagi segala maksud. Ini lebar laut wilayah Malaysia. Bagi maksud Akta Pelantar Benua, Continental Shelf 1966, Continental Shelf Act 1966, dan juga Akta Petroleum, Perlombangan Petroleum 1966, dan juga Akta Kanun Negara dan mana-mana undang-undang yang bertulis yang berkuasa di Sabah Sarawak, apa-apa sebutan mengenai laut wilayah dalamnya hendaklah berhubung dengan mana-mana wilayah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai bahagian laut itu dengan pantai tidak melebihi 3 batu nautika diukur dari garis air surut. 3 batu nautika. So perkara ini dibangkitkan tapi perbincangan oleh Prof Agus, dia nak melihat kepada hak berkenaan dengan tanah, sama ada mineral di bawah tanah itu akan apply kepada 3 nautical mile. Tapi tak apalah, itu nanti kalau saya sempat berjumpa beliau, saya akan borak lah. Tapi saya nak bawa kenyataan daripada Prof Agus. Saya nak bawa ulasan beliau. Ada gelar saya ahli akademik pencen jadi cyber trooper parti.
Tidak terasa esok genap-genap 3 bulan saya bertugas di Jabatan Komunikasi JECOM. Selama ini saya berdepan dengan pelbagai kritikan dan cemuhan sehingga ada mengelarkan saya ahli akademik pencen yang bertukar kejaya menjadi cyber trooper parti. Cemuhan seperti itu pada saya kecil jika dibandingkan dengan cemuhan pembangkang ke atas Anwar Ibrahim. Walaupun pelbagai pembaharuan yang diperkenalkan oleh Anwar sejak dia jadi Perdana Menteri, masih ada mengatakan dia adalah Perdana Menteri paling teruk dan zalim. Cemuhan ini bertolak belakang dengan apa yang Anwar selalu sebutkan, bahawa dia sendiri adalah mangsa kezaliman dan tidak akan sekali membiarkan kezaliman serupa ditimpakan kepada orang lain. Selain itu, Anwar sendiri berkali-kali menegaskan dia mewujudkan tata kelola baik, membantaras rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan, pendawaan tanpa memilih bulu, membela kemiskinan dan mengangkat kemanusiaan. Janji Anwar menyebabkan saya bertahan di jawatan ini bukan kerana dedak. Saya mahu bersama merealisasikan Malaysia yang madani untuk mewujudkan Malaysia yang sejahtera, maju dan makmur. Skop tugas saya di JECOM jelas. Pertama, menyampaikan dasar kerajaan kepada rakyat. Kedua, mendidik dan menyedarkan rakyat untuk saling menghormati dan bersatu supaya tidak lagi ada sikap ekstremisme agama dan kaum. Malangnya tugas ini menjadi cabaran apabila pemimpin pembangkang berterusan memainkan sentimen agama dan kaum serta menyerang Anwar dengan pelbagai tuduhan tidak berasas. Seakan benci dan marahnya sesetengah orang pada Anwar, timbulnya gosip mahu menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri atas alasan rakyat sudah bosan dengannya. Siapa yang bosan dan kenapa bosan? Saya tidak tahu. Tetapi itulah yang selalu diratibkan oleh pihak yang tidak menyokong Anwar. Nasihat saya, hentilah serangan ke atas Anwar dan kerajaan perpaduan. Tidak ada ke mana pun serangan yang emosi ini. Sukar untuk langkah syaritan berlaku lagi. Kerajaan ini telah kukuh dengan majoriti yang ada. Rakyat pun sudah bosan dengan politik pembangkang kerana mereka mendambakan kestabilan. Sebaliknya, jalinkanlah hubungan baik dengan kerajaan pusat bagi membolehkan sistem federalisme berjalan lancar. Ini untuk kerajaan negeri lah. Jika mahu peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat tanpa mengira parti, berundinglah dengan kerajaan pusat. Anwar sudah berkali-kali menyatakan kesediaan untuk berbuat demikian. Tinggal lagi pembangkang perlu datang berunding mengenainya. Itu yang dilakukan oleh Anwar sewaktu dia menjadi ketua pembangkang. Dia datang berunding dengan pemimpin pada ketika itu. Jadi dari sini tuan-tuan, kita nampak sendiri kan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Prof Agus sendirilah dia menceritakan. Dia sendiri bagi tahu saya personally, dia kata bahawa beliau memang berada di situ untuk tujuan mempertahankan kerajaan madani. Bukan Anwar Ibrahim, tapi mempertahankan kerajaan madani. Konsep kerajaan madani ni adalah satu konsep yang menarik kerana dia merangkumi semua perkara. Cuma saya tak faham kenapa kita tak begitu, orang kata apa, tak begitu mendalam mengkaji ataupun menerangkan tentang perkara ini. Konsep masyarakat madani ni bukan konsep yang baru, dia konsep lama. Malah benda ni diperbincangkan oleh banyak ahli falsafah. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil civil society, masyarakat bersivil kan, kita belajar civic dulu kan, masyarakat bersivil, masyarakat yang bertamadun, as opposed to masyarakat yang orang kata apa, tidak bertamadun lah, masyarakat barbarik lah kita panggilkan. Orang bersatu, orang PAS ni dia memang mati kerat hidup semula pun dia akan kata Tok Guru dia paling maksum lah kan. Tok Guru dia paling maksum lah, paling maksum, tak ada buat dosanya. Walaupun saya tunjuk tadi kan satu keratan akhbar ni, saya tunjuk jugalah kan, supaya tuan-tuan dapat tengok kan. Saya tunjuk keratan akhbar bila Hadi kata wajib sokong DAP, haram sokong UMNO. Dia kata apa? Itu berita lama. Saya kata wajib tu hukum agama. Hukum agama ni ada lama ada baru ke? Kan? Hukum apa orang kata? Hukum lama, hukum baru. Wajib dia tu sekarang ni halal, lepas ni jadikan haram. Dia bergantung kepada mood aku lah. Kalau aku rasa dia kata wajib, wajib lah. Kan? Kalau aku rasa dia halal lah. Kalau dia haram lah. Tengok, wajib sokong DAP, haram sokong UMNO sehingga kiamat. Ini tahun 2012 disebut berita ini tahun 2012 disebut oleh Hadi pada tahun 2012. So sekarang ni bila masuk 2023 haram pula sokong DAP, masa kerajaan terima kasih Zaidi kan, wajib pula sokong UMNO kan pada masa itu. Lepas itu tukar lagi fatwa, tukar lagi pendapat, tukar. Macam ni tuan-tuan. Sebab itu dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang menyebut bahawa janganlah kamu mengambil rahib-rahib kamu sebagai sembahan. Kemudian ada sahabat bertanya, kami tak pernah ambil rahib kami sebagai sembahan. Ya Rasulullah, dia kata kami tak pernah ambil, dalam satu hadis kan, kami tak pernah ambil rahib kami sebagai sembahan. Dia kata bukankah rahib kamu menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal? Maka itulah yang dimaksudkan mengambil rahib kamu sebagai sembahan. Benda yang halal dia jadi haram, haram jadi halal. Dia mengikut kepentingan dia. Dia mengikut hawa nafsu dia. Dia mengikut keperluan dan kepentingan politik dia.
Itu yang menjadikan orang kata apa, negara kita cacah merebah, tuan-tuan. Saya kata racism, perkauman itu berlaku bukan kerana sekolah. Bukan kerana sekolah Tamil mengajar bahasa Tamil, sekolah Cina mengajar bahasa Cina, bukan, atau sekolah agama mengajar bahasa Arab. Bukan itu. Racism itu berlaku kerana parti politik yang memainkan isu bangsa, isu agama, yang memainkan sentimen bangsa, sentimen agama, holier than thou. Aku ni lebih suci daripada kamu. Aku masuk neraka, surga, korang semua masuk neraka sebab tak sokong aku. Holier than thou. Aku ni lebih suci, lebih baik, lebih tinggi daripada kamu semua. Pandangan macam ni sebenarnya yang akan memecah belahkan kita. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, berbeza pendapat tak ada masalah. Tuan-tuan tak perlu sokong Anwar Ibrahim, tak perlu sokong Kerajaan Madani, tak perlu sokong Pakatan Harapan UMNO, tak perlu sokong pun. Tak perlu bersetuju pun. Tetapi jangan gunakan alasan agama, jangan gunakan alasan bangsa. Tak setuju sebab polisi dia, tak setuju sebab dia buat mungkin benda ni tak betul, benda tu tak betul. Kritik polisinya. Bukan gunakan alasan agama. Kenapa tak sokong Pakatan Harapan? Oh, mereka liberal, kafir, masuk neraka. Kenapa tak sokong DIP? Oh, mereka komunis, liberal, kafir, masuk neraka. Kenapa tak sokong UMNO? Oh, mereka liberal, kafir, masuk neraka. Sekarang ni kita bentuk kerajaan dengan DIP dengan UMNO. Oh, tak apa, wajib sokong mereka. Kan? Dia punya cerita tu berubah-ubah, tuan-tuan. Dia punya cerita berubah-ubah. Baik, malam ni saya nak bawa cerita yang inilah, dia kata 126 orang, ada yang kata 124 orang, ada 126 orang, ada kata 119 orang, dia berbeza-beza. Dan saya akan cerita juga bagaimana sebenarnya mereka kata 126 orang, tetapi dalam PAS sendiri, PAS sekarang ini menghadapi masalah perpecahan, terutama dalam menentukan nak join ke tak join Kerajaan Perpaduan. Nak join ke tak join Kerajaan Perpaduan ini. Dan saya kata PRN yang berlaku selepas bulan Julai ni akan menjadi bukan satu, sebenarnya orang salah faham, salah pandang dia melihat bahawa PRN ini akan menjadi ujian kepada Anwar Ibrahim. Bukan. Dia menjadi ujian kepada PAS dan Bersatu. Sama ada mereka boleh kekal atau tidak. Sama ada mereka terus boleh bersatu atau tidak. Sama ada Hadi akan setuju untuk terus bersama dengan PN, atau dia akan keluar daripada PN dan menyertai Kerajaan Madani bersama dengan UMNO. Itu persoalan sebenarnya. Dan kalau orang kata ini adalah kau punya propaganda, kau punya spin, tuan-tuan, nak percaya, percaya. Tak percaya, sudah. Sama juga dengan cerita 126 orang nak melompat tu. Nak percaya, percaya. Tak nak percaya, sudah.